Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in dan kepada semua para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Mulai hari ini kelas kita akan bermula 9.30 pagi. Ada perubahan dari dulu iaitu pada 10.30 pagi. Mohon war-warkan kepada semua ahli keluarga dan sahabat handai. Jam menunjukkan tepat 9.30 pagi. Maka saya akan menjemput Ustaz untuk memulakan pengajian kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb, pentadbir, pencipta bagi sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat baginda radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat menyambung pengisian fadail a'mal, kelebihan-kelebihan beramal seperti yang dijadualkan. Namun begitu, pada pagi ini kita merubah jadual. Bermula daripada pagi ini, kita akan memulakan kelas 1 jam lebih awal. Kalau sebelum ni mula pukul 10.30, tetapi kita mulakan pada jam 9.30 pagi. Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat pertemuan kita pada setiap minggu ini, yang mana pertemuan kita setiap minggu ini kita akan sama-sama dapat menimba ilmu pengetahuan, kita dapat mengukuhkan lagi, dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang amal-amal yang dijanjikan oleh Allah dengan kurniaannya yang sangat luas, dengan kelebihan-kelebihan yang kita seharusnya memanfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Amal yang kita masih lagi membincangkan ini adalah merupakan siri yang ketiga. Amal berkaitan dengan kelebihan sabar. Namun begitu, siri ketiga pada pagi ini kita akan memberikan tumpuan kepada cara-cara bagaimanakah kita boleh mengukuhkan lagi sifat sabar yang ada, yang perlu kita lakukan. Yang mana pada kuliah yang lalu, kita telah sebut keseluruhan kelebihan-kelebihan sabar. Kita sebutkan ada 11 kelebihan sabar. Boleh rujuk balik kepada kuliah rakaman pada siri yang pertama dan juga pada siri yang kedua. Ada 11 kelebihan. Jadi tidak perlu saya mengulangnya secara terperinci kerana kita telah sebutkan pada minggu lepas. Pada pagi ini, seperti yang kita maklumkan tadi, bahawa kita akan memperincikan tentang macam mana cara dia, kaedah yang kita boleh dapat untuk kita mengukuhkan lagi sifat sabar. Semua orang dia ada nilai sabar tu. Setiap orang dia boleh menggarap sifat sabar tu. Jadi moga-moga pengisian pada pagi ini dapat memberikan kita satu panduan untuk kita lebih bersabar di dalam kita menempuh kehidupan kita pada saat-saat ini dan saat-saat yang akan datang.
Minggu lepas telah saya nyatakan bahawasanya, bukan sayalah, maksudnya Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim telah mengajar kepada kita bahawasanya hidup ini adalah merupakan medan ujian kepada manusia. Maknanya, selagi mana kita bernafas, selagi mana kita bernyawa, pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ujian. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesihatan, ada orang diuji dengan kesakitan, ada orang diuji dengan ketenangan, ada orang diuji dengan kekusutan, ada orang diuji dengan waktu lapang, ada orang diuji dengan kesibukan. Dalam erti kata lain, selagi kita bernafas, selagi nyawa di kandung badan, kita pasti akan melalui ujian-ujian di dalam kehidupan. Jadi ini satu fakta, satu perkara yang kita kena pegang kuat-kuat. Letakkan maklumat itu di dalam hati kita dan letakkan maklumat itu di dalam minda kita. Kemana kita pergi, di mana kita berada, kita bersama siapa, kita kena pegang bahawa setiap saat ini, setiap waktu ini, hidup kita di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita telah merujuk kepada firman Allah, kata-kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Yang mana ayat kedua surah Al-Ankabut ini Allah memberitahu bahawa kepada kita bahawa selagi mana kita belum diuji, selagi itulah kita tidak layak untuk kita mengatakan kita beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dalam erti kata lain, ujian ini adalah untuk menilai tahap keimanan kita kepada Allah. Kita juga telah merujuk dalam suratul Baqarah ayat 214 yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, kalau kita nak masuk ke dalam syurga, kita mesti terlebih dahulu kena menempuh pelbagai perkara, pelbagai ujian seperti mana Allah telah buat kepada manusia sebelum daripada kita. Dalam erti kata lain, kita tidak akan layak untuk masuk ke dalam syurga sekiranya kita ini belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang pernah Allah uji umat-umat yang terdahulu. Jadi ayat 214 surah Al-Baqarah ini dia memberikan kita lagi motivasi. Maknanya kita ingat ujian, ingat syurga. Ingat ujian, ingat syurga. Dalam hidup ini, dalam hati kita, dalam minda kita, syurga, syurga. Nak masuk syurga, aku kena bersusah payah. Nak masuk syurga, aku perlu tempuh ujian ni. Aku perlu tempuh ujian ni. Jadi aku kena sabar. Aku kena sabar. Sebab aku nak masuk syurga. Jadi apabila diulang tentang syurga ini, dia akan membantu kita untuk kita bangun, untuk kita bergerak ke depan, untuk kita maju ke depan, untuk kita kuatkan semangat kita, untuk kita terus melalui ujian yang Allah timpa dalam kehidupan kita. Untuk mengukuhkan perkara yang pertama ni, tip yang pertama ini, saya nak nukilkan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang kisah
seorang wanita yang berkulit hitam yang telah diuji oleh Allah dengan kesakitan. Kita tahu ramai di kalangan kita, ada di kalangan ahli keluarga kita yang sedang ditimpa dengan kesakitan. Ada yang paling kita bimbangkan sekarang adalah positif COVID-19 contoh. Okay. Apabila kita ditimpa dengan apa sahajalah, termasuklah apa pelbagai penyakit, maka kita letak dalam minda kita, ingat syurga. Ingat syurga. Ini cara untuk melawan hasutan syaitan tu. Kita nak buang syaitan tu, nak jauhkan daripada bisikan dia tu. Supaya kita tidak menyalahkan Allah, supaya hati kita ini tidak tertekan. Seolah-olah kita macam sudah berputus asa, jangan. Cara dia kita ingat tentang syurga. Jadi saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu cerita benar yang berlaku di zaman Nabi SAW terhadap seorang perempuan. Kalau tuan-tuan nak rujuk cerita ini, saya pohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan supaya membaca Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin, buka pada bab yang kedua. Pada bab yang ketiga. Pada bab yang ketiga, iaitu bab sabar. Cerita tentang bab sabar. Nanti dalam bab sabar itu akan tuan-tuan menemui hadis cerita tentang sabar. Jadi salah satu hadis dalam bab ketiga Riyadhus Salihin itu ada cerita tentang perempuan yang berkulit hitam. Okey, moga-moga cerita ni menjadi ingatan kepada kita tentang apabila dapat ujian, ingat syurga. Okey, saya tunjukkan terjemahan hadis tu. Okey. Hadis ni sebenarnya cerita tentang mula-mula hadis ini dia muncul apabila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata kepada Atha. Atha ni dia adalah seorang tabi'in. Jadi Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita kepada Atha radhiyallahu rahimahullahu taala alaihi. Yang mana Ibnu Abbas dia kata kepada Atha, dia kata, nak tak aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita yang dia ni sebenarnya adalah calon yang akan menjadi penghuni syurga. Ibnu Abbas dia nak tunjukkan kepada Atha. Lalu Atha dia pun berkata, ya, aku nak tahu. Aku nak kau tunjukkan. Lepas tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia buat apa? Dia pun berkata, dia tunjuklah wanita yang berkulit hitam. Dia nak tunjukkan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pun kata, wanita berkulit hitam dia pernah jumpa Nabi SAW. Lalu wanita ini apabila dia jumpa Nabi, dia pun berkata, dia kata pada Nabi SAW, dia kata, aku ni adalah seorang yang ada penyakit, yang penyakit tu kalau datang menyebabkan aku ni tak sedar diri aku. Dan aku, apabila penyakit aku tak sedar diri datang, aurat aku akan terbuka. Perempuan ni, Allah uji dia dengan dapat penyakit yang penyakit itu membawa dia kepada dia tidak sedar diri dia. Dalam bahasa hadis tu, dalam matan hadis tu dia kata dia ditimpa penyakit usra'u. Penyakit tidak sedarkan diri. Para ulama hadis ada yang mentafsirkan penyakit wanita ini
adalah penyakit sawan. Ada ulama hadis kata penyakit ini seperti penyakit dia dirasuk oleh jin. Menyebabkan dia tak sedar. Apabila dia tak sedar, aurat dia akan terbuka apabila dia tak sedar diri itu. Mungkin pergerakan-pergerakan dia menyebabkan aurat dia terbuka dalam keadaan dia tidak sedarkan diri. Kenapa dia jumpa Nabi SAW? Dia jumpa Nabi, rupa-rupanya dia cakap pada Nabi, maka berdoalah kepada Allah supaya Allah sembuhkan aku. Dia minta kepada Nabi supaya Allah sembuhkan penyakit sawan dia tu. Kenapa dia takut dengan penyakit sawan dia tu? Sebab apabila dia sakit sawan, datang sawan dia, menyebabkan dia tak sedar diri, aurat dia akan terbuka dalam keadaan dia tidak sedarkan diri. Jadi dia mintalah Nabi doakan supaya dia sembuh. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalau Nabi doa Nabi mustajab tak? Ramai di kalangan kita yang minta, kan, kalau kita duduk, kalau adalah Nabi ni, semua orang akan jumpa Nabi supaya doakanlah sembuh, doakanlah sembuh. Betul tak? Betul. Maka kalau Nabi doa, tentu doa Nabi mustajab. Tetapi hadis ni, kalau kita baca reaksi Nabi, jawapan Nabi ni, dia memberikan satu petunjuk yang sangat besar dalam hidup kita. Apa jawab Nabi SAW? Sedangkan Nabi boleh doa Nabi mustajab, tak ada hijab. Allah boleh kabulkan doa Rasulullah SAW. Tapi apa jawab Rasulullah SAW? Jika engkau mahu, engkau bersabarlah, nescaya engkau akan dapat syurga. Maksudnya Nabi kata, kalau kau sabar dengan penyakit sawan yang kena pada engkau tu, engkau pasti akan dapat syurga, kata Nabi. Maksudnya Nabi bagi perempuan tu pilihan. Nabi kata pilihan pertama, kau nak syurga tak? Tapi kau kena sabar dengan penyakit yang menimpa engkau tu. Pilihan kedua, kata Nabi, jika engkau nak, aku akan doa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan engkau. Jadi dua pilihan diberikan oleh Nabi SAW. Nabi memberikan pilihan yang pertama yang terbaik. Nabi kata, jika kau mahu, maksudnya kata Nabi, kalau kau sabar dengan penyakit kau tak sedar diri tu, kau sabar dengan ujian itu, engkau akan dapat syurga. Pilihan kedua, kalau kau nak aku doakan kau sembuh, kata Nabi, aku akan doakan. Tapi apa pilihan wanita itu, tuan-tuan dan puan-puan? Apabila wanita itu dia mendengar tentang syurga, dia membuat pilihan, aku akan bersabar ya Rasulullah. Maksud dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Perempuan dia mengatakan, tak apalah ya Rasulullah, tak payahlah doakan aku tu sembuh. Aku sabarlah dengan penyakit yang aku ada ni. Kenapa perempuan tu dia memilih untuk bersabar? Kerana dia tahu, Nabi kata kalau dia sabar, Allah beri kepadanya syurga. Kemudian perempuan itu dia berkata lagi. Dia kata, sesungguhnya aku ni takut. Penyakit itu, kalau aku masih ada penyakit tu, aku takut dia akan bukakan aurat aku. Maka berdoalah agar ia tidak menyingkap auratku. Lalu Nabi SAW pun mendoakan wanita itu, bukan doa untuk disembuhkan, tetapi doa supaya aurat perempuan itu tidak terbuka ketika mana penyakit sawannya kalau datang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang tuan-tuan dapat belajar daripada hadis ini? Apa teladan dia? Apa petunjuk dia? Apa hikmah yang kita boleh ambil daripada hadis ini?
Ya Allah, kalau kita lah jadilah pihak perempuan ni, tentu kita akan minta Nabi SAW doakan supaya sembuh. Tetapi apabila perempuan ni dia tahu, apabila Nabi cakap, lidah Rasulullah, lidah seorang Rasul, yang Rasul tidak akan berkata-kata melainkan ia adalah wahyu dari Allah. Maka dikaitkan ujian itu, penyakit itu dengan syurga, maka perempuan itu dia memilih apa? Maka dia memilih syurga. Dia memilih syurga. Jadi daripada hadis ni, yang kita nak ambil jadikan panduan, apabila kita nak kuatkan lagi sabar kita tu, kan Allah bagi ujian kepada diri kita, ahli keluarga kita, kita kena buat apa? Kita sabar. Kerana sabar, cara nak dapatkan sabar tu macam mana? Ingat syurga tu. Ingat syurga tu. Dan ingat kisah perempuan yang berkulit hitam. Yang dia kena penyakit sawan ataupun dia kena penyakit dirasuk oleh jin. Jadi moga-moga kita dapat sesuatu daripada apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Jadi ini adalah tindakan yang pertama yang boleh kita lakukan, iaitu apa? Iaitu kita, cara dia apa? Kita kena faham bahawa hidup ini adalah medan ujian kepada manusia. Itu cara, tips untuk kita keluarkan sifat sabar. Semua orang dia boleh jadi sabar. Boleh. Tapi cara nak keluarkan tu, cara nak kuatkan dia tu, satu daripadanya kena menerima bahawasanya selagi nyawa kita di kandung badan, kita akan menerima ujian itu. Ujian dalam pelbagai ruang. Itu yang pertama. Yang kedua, cara nak bagi sabar ni juga, kita kena berpegang bahawasanya semua perkara, semua benda, semua yang ada di alam ini adalah milik Allah. Kena pegang macam ni. Semua perkara, semua benda di alam ni, pemiliknya adalah Allah. Saya kongsikan perkara kedua ni dengan ayat Al-Quran. Dalam suratul Baqarah, ayat 156. Ayat ni kalau kita buka Quran, kita boleh jumpa dekat muka surat nombor 24. Apa yang Allah Ta'ala kata kepada kita? Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka akan berkata. Nah, ini yang kita selalu amalkan. Alhamdulillah, sunnah ini telah diamalkan oleh ramai manusia. Apabila dia ditimpa musibah, dia akan berkata, Inna lillahi, sesungguhnya kami, lillahi, kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah jualah kami akan kembali. Cuba kita amati perkataan ini. Kenapa Allah ajar kepada kita apabila kita ditimpa dengan sesuatu musibah? Allah mengajar kepada kita supaya kita kena mengaku.
kita kena mengulang-ulangi ucapan bahawa kami adalah kepunyaan Allah. Apa yang kita faham kita adalah kepunyaan Allah? Diri kita, pemiliknya adalah Allah. Diri anak-anak kita adalah milik Allah. Ahli keluarga kita adalah milik Allah. Harta kita milik Allah. Kesihatan kita milik Allah. Apa lagi yang milik Allah? Perasaan kita milik Allah. Tubuh badan kita milik Allah. Apa yang bukan milik Allah? Kita tidak akan menemui satu perkara pun yang dia bukan milik Allah. Jadi kalau semua perkara itu termasuk diri kita, ia adalah milik Allah. Maka mengapa kita nak marah kalau Allah nak apa-apakan diri kita? Kerana pemilik tubuh badan kita adalah Allah. Bukan kita. Pemilik tubuh badan kita, pemilik tubuh badan anak-anak kita, pemilik siapa pun. Dia adalah pemiliknya adalah Allah. Jadi Allah Ta'ala berhak nak buat apa pun kepada tubuh badan kita. Allah nak bagi kita sihat, boleh. Allah nak bagi kita sakit, boleh. Nafas yang kita hirup ini, yang kita hidu ini, ia adalah milik Allah. Angin-angin yang sedang berjalan ni adalah milik Allah. Jadi tak ada siapa boleh pertikaikan, tak ada siapa boleh halang Allah. Berapa banyak Allah nak bagi orang itu boleh bernafas. Kadang-kadang dia bernafas sikit-sikit. Kadang-kadang dia bernafas dengan selesa. Kenapa? Semua benda itu adalah milik Allah. Ada masa Allah bagi tubuh badan kita ni sejuk. Ada masa Allah bagi tubuh badan kita ni sakit. Hidung kita milik Allah. Mulut kita milik Allah. Telinga kita milik Allah. Kaki kita milik Allah. Sebab tu Allah ajar kepada kita. Apabila kita tipu sesuatu, kita kata kita ni adalah kepunyaan Allah. Negara kita adalah milik Allah. Bumi milik Allah. Langit milik Allah. Hujan milik Allah. Sungai milik Allah. Sebab tu kata-kata ini apabila kita faham dia, akan membantu kita untuk kita redha, pasrah dengan apa sahaja yang Allah nak buat. Bukan bermakna menolak usaha. Jangan salah faham. Tolong perbetulkan. Kita usaha nak sihat. Tetapi kalau Allah Ta'ala tak nak bagi kita sihat, nak buat macam mana? Sebab sihat tu milik dia. Dia boleh bagi pada kita. Milik diri anak-anak kita. Allah boleh sakitkan. Allah boleh matikan. Allah boleh bagi dia sihat. Allah boleh buat. Sebab itu apabila kita faham maklumat ini, dia akan membantu kita untuk kita lebih kuat. Untuk kita lebih tabah. Itu yang kita kaitkan dengan sabar. Kita manusia, kita bukan seperti para rasul. Ya, kita manusia ni manusia yang akan terkesan, betul. Kita akan terkesan dengan mana-mana musibah. Siapa yang tak terkesan? Mesti dia ada rasa sedih, dia akan rasa bimbang. Mesti ada. Sebab kita manusia. Tetapi bimbang itu dia dapat ditenangkan dengan kita tahu semua benda di alam ni milik Allah. Tetap.
Perasaan sedih yang menimpa diri ni dapat diubati sikit dengan kita mengetahui tentang semua perkara di alam ini adalah milik Allah. Apa lagi ubat yang paling ampuh untuk menenangkan perasaan sedih, untuk menenangkan perasaan bimbang? Tidak lain tidak bukan dengan kita menghayati apa yang Allah nak bagi tahu kepada kita, seperti mana surah Al-Baqarah ayat 156. Siapa tak bimbang kalau ahli keluarga dia ditimpa COVID-19? Contoh. Siapa tak bimbang kalau dengar anak dia demam? Siapa tak bimbang dengan diri sendiri, dengan umur yang sudah berusia, tiba-tiba ditimpa wabak seperti ini? Siapa tak bimbang? Saya sendiri, wallahi, saya sendiri akan bimbang. Sebab kita manusia. Okay, kita orang yang peringkat iman kita iman yang biasa-biasa ni. Tetapi kita boleh pujuk diri kita. Tenang, tenangkan. Okay, dia akan bawa kita kepada kebergantungan kepada Allah dengan kita mengetahui segala sesuatu itu dia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kalau tuan-tuan nak dapat satu cerita benar, sebab tu saya minta tuan-tuan rujuk dalam Riyadhus Salihin ya. Nanti buka, cari dalam Riyadhus Salihin tu, tuan-tuan cari kisah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dengan suaminya Abu Talhah. Kisah Ummu Sulaim ni satu kisah yang boleh kita jadikan sebagai panduan kepada kita macam mana nak bawa kepada konsep semua kepunyaan tu milik Allah. Kita baca cerita tu, yang mana cerita itu kisah Ummu Sulaim yang ketika mana anaknya meninggal dunia. Anak dia meninggal dunia ketika mana suami dia outstation. Suaminya keluar bermusafir. Apabila suami dia balik, beberapa hari selepas itu, suaminya bertanya kepada dia tentang anak dia. Tapi Ummu Sulaim, kerana dia ada ilmu, dia tahu hakikat semua di alam ini adalah milik Allah, maka apa yang dia buat? Dia sambut suami dia balik pada musafir dengan pakaian yang cantik. Dia hidangkan suami dia makan, dia masak untuk suami dia, dia layan suami dia malam tu. Maka pada malam itu juga suaminya bertanya kepada dia, anak dia ke mana? Tapi sebelum dia nak bagi jawapan tu, Ummu Sulaim dia membawa satu analogi. Dia bawa satu analogi. Dia kata kepada suami, dia kata, bang, apa pendapat abang? Dia kata, kalau ada orang dia meminjam sesuatu daripada orang lain, adakah orang lain yang meminjam sesuatu tu dia perlu pulangkan benda yang dipinjam tu kepada tuan yang empunya barang tersebut? Maka suaminya dia kata apa? Suaminya dia pun katalah, iyalah, kalau kita dah pinjam barang orang, kita perlu pulangkan. Selepas Ummu Sulaim dia mendapat jawapan itu, maka Ummu Sulaim pun berkata kepada suaminya. Dia kata, abang, dia kata, sesungguhnya anak kita ni dah tak ada, bang. Sesungguhnya anak kita ni adalah pinjaman dari Allah. Suami dia terkejut. Suaminya terkejut tu bukan kerana dia
terkejut kerana dia tak boleh menerima fakta tu. Tapi kenapa tak bagi tahu dia awal-awal? Kerana anak dia dah memang dah dikebumikan dah. Dekat situ. Jadi kita dapat belajar dekat situ kata-kata Ummu Sulaim tu. Dia nak mengatakan bahawa anak dia tu adalah pinjaman dari Allah. Kita ni semua meminjam je pada Allah. Meminjam kesihatan, meminjam masa, meminjam nyawa, dan meminjam kebahagiaan, meminjam kegembiraan. Anak-anak kita pinjaman Allah, harta kita pinjaman Allah. Kenapa kita kata pinjam? Sebab kita bukan pemilik dia. Kita kena jaga dia betul-betul. Manfaatkan apa yang Allah bagi pinjam. Itulah ayat Inna Lillah. Dan bukti yang paling terbesar, pemilik kita adalah Allah. Maka suatu hari nanti, Allah akan ambil balik nyawa kita yang selama ni Allah bagi tempoh nyawa. Engkau duduklah dalam tubuh badan orang ni 60 tahun. Mungkin ada orang 40 tahun, ada orang 50 tahun. Roh kita duduk dalam badan kita ni, Allah pinjam kejap dia. Duduklah dalam badan orang ni 70 tahun. 80 tahun. Tapi kalau kita tak pandai guna pinjaman ni baik-baik, maka kita akan kerugian rugi yang sangat besar. Jadi moga-moga cerita tadi, kisah Ummu Sulaim, dijadikan sebagai cerita yang kita baca, dia boleh tenang ke diri kita. Yelah, kadang-kadang kita ni, betul, kita cepat gelabah, kita cepat risau, betul, kita manusia yang biasa. Tetapi kita perlukan ilmu yang boleh bagi kita satu kekuatan dengan kita ada ilmu. Jadi kalau kita kawan-kawan kita yang berada dalam keadaan seperti itu, maka kita yang ada ilmu ni sedikit Allah bagi ni, maka kita kena pujuk kawan-kawan kita tu. Kita kena sampaikan apa yang kita belajar pada kawan-kawan kita tu. Oleh kerana itulah, tengok hadis ni. Hadis yang saya nak paparkan ni adalah cerita doa yang Nabi titipkan kepada anak Nabi SAW. Ini adalah doa takziah. Sebab tu tuan-tuan janganlah tulis takziah saja. Kata salam takziah, dia kata. Takziah ni adalah perbuatan menghiburkan orang yang ditimpa musibah. Sepatutnya bukan sekadar kata takziah, tapi perlu diiringi dengan kata-kata yang menghiburkan. Bukan hanya kata salam takziah je, full stop. Tapi perlu dititipkan dengan kata-kata. Kata-kata yang terbaik. Petunjuk yang terbaik dalam memberikan ucapan takziah adalah Rasulullah SAW. Tuan-tuan boleh baca kisah dalam Riyadhus Shalihin, hadis tentang yang mula-mula anak Nabi SAW ni, dia telah hantar seorang pergi jumpa dengan Nabi SAW, bagi tahu bahawa anak dia ni sedang sakit. Tapi Nabi SAW tak dapat. Nabi tak dapat nak pergi. Tetapi Nabi mengirimkan satu titipan, ucapan tu. Kan? Akhirnya, meninggallah anak kepada anak perempuan Nabi SAW. Maka apa yang Nabi titipkan, ucapan menghiburkan orang yang ditimpa musibah. Hayati baik-baik hadis ni. Nabi kata apa?
Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi, sesungguhnya kepunyaan Allah. Tengok, Nabi terangkan apa makna maksud kepunyaan Allah tu. Nabi kata, Inna lillahi, sesungguhnya kepunyaan Allah lah. Ma akhadha, apa yang dia ambil, walahu ma a'ta, dan apa jua yang dia berikan. Nabi kata, sesungguhnya kepunyaan Allah tu, apa yang dia ambil dan apa yang diberi. Allah, kalau dia ambil nyawa seseorang, itu hak dia, hak Allah. Kepunyaan Allah nyawa tu. Dan Allah juga boleh bagi nyawa tu pada orang. Ada orang kita tengok, macam kawan-kawan, ayah kita ke mak kan, tengok jiran-jiran dekat sekeliling kampung tu, dah tak ada dah kawan-kawan ayah ni. Ayah pun dah tak ada contoh kan. Tapi ada orang umurnya panjang lagi. Tapi kawan-kawan dia satu batch tu dah tak ada dah semua dah. Kan? Jadi orang yang panjang umurnya, kita nampak macam mana kau orang-orang lain tu memang Allah dah ambil dah balik. Nyawa yang Allah punya tu Allah ambil dah. Tapi ada seorang ni dia masih lagi hidup dia. Hak Allah nak bagi umur tu pada orang ni lebih. Kita boleh faham kan? Kemudian Nabi sambil sebut lagi. Nabi kata, wa kulla syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Nabi kata segala sesuatu pada sisi Allah ada waktu-waktu yang telah Allah tetapkan. Maknanya Nabi kata macam ni. Nabi bagi tahu. Bagi Allah Ta'ala ni, bagi setiap makhluk-makhluk Allah ni, Allah telah tetapkan tempoh limit dia. Tempoh expired dia, tempoh masa dia. Saya tak tahu bila Allah tetapkan. Mungkin besok saya dah tak ada. Mungkin hari ini. Kerana Allah telah menetapkan di sisi Allah tu, berapa lama dia sihat. Berapa lama dia sakit. Waktu bila tamat hidup dia. Semuanya itu telah ada di sisi Allah. Kemudian Nabi titipkan lagi di hujungnya. Nabi kata, fal tasbir. Nabi kata, hendaklah kamu bersabar. Wal tahtasib. Dan kata Nabi, harapkanlah ganjaran daripada Allah di atas ujian itu. Maknanya kalau kita ditipu musibah, jangan sekadar sabar saja. Tetapi kita kena doa pada Allah supaya Allah memberikan ganjaran di atas ujian tersebut. Minta pahala dari Allah. Jadi hadis ni kalau kita faham, yang merupakan ucapan takziah yang sepatutnya kita kena tulis. Kita kena share ketika mana kita mengirimkan, bukan hanya sebut salam takziah saja. Tetapi diambil hadis ni, ditulis maknanya, dititipkan kepada orang yang kita nak ucapkan tadi. Supaya setiap orang mereka mengetahui segala sesuatu tu adalah kepunyaan Allah. Allah boleh ambil, Allah boleh beri. Dan setiap sesuatu tu Allah meletakkan masanya. Allah berhak nak tetapkan masanya panjang, nak tetapkan masanya pendek. Kerana kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tahu semua itu milik Allah, maka tidak seharusnya kita bersedih memanjang, kita berputus asa panjang di atas kehilangan sesuatu yang bukan milik kita. Contoh mudah.
Kan? Kawan kita kehilangan kereta ketika musim banjir. Kereta dia memang rosak, totally lost. Memang tak boleh guna dah. Kereta harganya RM50,000. Contoh. Contoh. Kawan kita yang kereta dia itu kerugian sebanyak RM50,000, dengan kita yang dengar cerita itu, betul tak? Siapa yang akan jadi lebih sedih? Siapa yang akan rasa lebih tertekan? Siapa yang akan rasa sangat kehilangan? Kita ke kawan kita? Pasti kita akan kata pemilik kereta itulah yang akan dia merasa lebih sedih dengan kehilangan kereta dia tadi. Okey. Saya nak membuat analoginya. Kalau kita bukan pemilik bagi segala sesuatu, sama seperti situasi kita bukan pemilik kepada kereta kawan kita tadi itu, sepatutnya kita patut sedihkah? Kita sedihlah, kita ada sifat simpati itu betul, tetapi perasaan kita tu tidak seperti pada pemiliknya. Itulah yang kita nak sebutkan contoh bahawa di alam ini pemiliknya adalah Allah. Jadi tidak sepatutnya kita rasa macam down sangat, kita rasa macam tertekan sangat, kita rasa macam gelap dunia ni kerana kita telah kehilangan sesuatu. Sedangkan sesuatu yang hilang itu, yang diambil itu, yang dah tak ada tu, bukan milik kita. Itulah yang mampu saya kongsikan sedikit sebanyak daripada apa yang diajar oleh Allah, apa yang diajar oleh Rasul pada bab macam mana nak kuatkan sifat sabar bagi diri kita. Sebab kita akan menempuh lagi, apa lagi, sebab kita pegang yang pertama tadi, hidup ni adalah ujian. Jadi cara dia adalah kita memahami bahawa tiada dalam hidup kita ni adalah milik kita. So apabila tiada apa pun milik kita, maka kita tak perlulah nak bersedih panjang macam tu. Taklah membawa sampai kita murung berpanjangan. Jadi ini sedikit sebanyak, moga-moga dapat membantu kita semua, khususnya diri saya, ya, yang sudah pasti Allah Ta'ala akan memberi ujian yang kita tak tahu apa ujian yang akan datang. Tapi kita semua kena bersedia dengan ilmu yang ada. Kerana ilmu telah berkalan dalam kita menempuh kehidupan. Okey, kita pergi yang ketiga. Okey, yang ketiga, macam mana cara kita nak dapatkan, kita nak kuatkan sifat sabar kita? Yang ketiga, kita kena yakin tentang segala balasan baik dan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita belajar tajuk fadail, kelebihan. Maknanya ketiga ni adalah kita ingat balik apa yang kita dah belajar 11 kelebihan sabar tu. Ataupun kita ingat balik, kita pegang, pasti ada hikmah ni, pasti ada kebaikan ni, pasti Allah nak bagi ganjaran, pasti ada pahala. Pegang benda tu kuat-kuat. Pasti ada sebab Allah buat macam ni. Pasti ada kebaikan. Kena fikir positif. Pegang Allah, yakin. Yakin segala balasan baik dari Allah. Pasti ada hikmah. Allah Ta'ala ni dia sayang dekat kita. Kita jangan nampak orang lain yang senang tu. Kita kata untung dia kan. Dia sihat, dia boleh pergi mana-mana. Aku ni sakit, tak boleh pergi mana-mana. Mungkin kita fikir macam tu. Tak. Jadi kita kena yakin balasan baik janji Allah. Saya tunjukkan
pada tuan-tuan dan puan-puan ya. Hadis-hadis Nabi SAW, apa yang Allah janji. Kalau boleh ingat hadis-hadis ni. Ingatlah hadis ni. Kalau boleh tulis-tulis, tampailah kat mana-mana, letak kat mana-mana. Apa sabda Nabi SAW? Nabi SAW bersabda yang bermaksud, jika Allah mengkehendaki bagi seseorang hamba dia kebaikan, jika Allah nak mana-mana manusia tu dapat kebaikan, disegerakan hamba itu kesusahan suatu di dunia. Pegang kat sini. Tengok, nampak tak Allah kata apa? Allah Ta'ala ni, kalau dia nak kita ni jadi orang baik, dia nak kita ni dapat kemuliaan, Allah Ta'ala akan bagi kesusahan hamba tu waktu dia dekat dunia. Ajjalalahul uqubata fid dunya. Allah segerakan bagi hamba itu kesusahan semasa dia dekat dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sebaliknya, jika Allah mengkehendaki hamba itu dengan kejahatan, maka ditangguhkan pembalasan ke atas hambanya itu di hari kiamat. Maksudnya, kalau Allah Ta'ala dia ni, memang Allah Ta'ala nak orang ni dia tidak bahagia nanti di hari akhirat. Dia tidak dalam kesenangan. Allah senangkan dia dekat muka bumi ni. Tetapi kalau Allah nak orang ni dia baik, Allah nak orang dosanya dihapuskan dekat dunia, Allah nak orang ni dia dekat dengan Allah, dia boleh selalu ingat Allah, dapat kebaikan, Allah bagi kesusahan itu semasa dia masih lagi berada di dunia. Tuan-tuan jelas tak maksudnya? Saya harap tuan-tuan jelas hadis ni. Pegang baik-baik hadis ni. Rupa-rupanya pelbagai masalah yang Allah timpa dalam hidup kita ni sebenarnya ada kebaikan. Kita yang tidak kenal Allah ni lah yang menyebabkan kita salah pandang kepada Allah. Kadang-kadang membawa kita sangka buruk kepada Allah. Na'udzubillah. Tetapi yakin dalam hadis ni. Waktu ketika berlaku musibah banjir contohnya. Kadang-kadang terfikir tau, dalam hati ni kadang terfikir. Kenapa? Maksudnya kita tengok orang susah kan. Ketika mana musibah banjir, kita sekarang terfikir. Petua orang tu, Allah nak bagi dia jadi orang baik. Allah nak bagi dia kebaikan nanti di hari akhirat. Allah timpa dia susah dekat dunia. Kita yang tak kenal apa-apa ni kadang-kadang terfikir. Kenapa? Kita terfikir macam, bukan kita minta bukan kita minta susah tu, tidak, tuan-tuan, jangan salah faham. Tapi kadang-kadang kita terfikir, Allah bagi aku tak jadi apa-apa ni, nanti susahlah aku ke akhirat. Dia terfikir macam kita fikir. Kalau hadis tu kata, kalau Allah nak bagi orang tu dapat kebaikan di hari akhirat, dia jadi orang baik, dapat kebahagiaan, Allah akan segerakan dia susah dekat dunia. Cuba kita fikir diri kita. Bukan kita minta jadi susah. Tuan-tuan jangan salah faham minta jadi susah. Tak. Kita berfikir dari sudut hikmah. Berfikir dari sudut. Kita mukmin ni, kita kan selalu fikir tentang Allah ni sayang tak dekat aku. Sebab kita nak cari rahmat Allah. Kita nak cari kasih sayang Allah tu dengan cara apa yang Allah tunjukkan. Jadi, kena berfikirlah. Dari sudut yang positif dia. Okay. Saya tunjuk hadis yang kedua. Tengok hadis kedua. Hadis kedua ni, kalau kita baca hadis kedua ni, kalau kita bandingkan dengan diri kita ni, rasa, biarlah, ada orang kan,
Sebab tu kalau Allah bagi dia dengan masalah, Allah bagi dia dengan ujian ni, sebenarnya Allah sayang. Kita baca hadis ni. Nabi SAW kata apa dalam hadis ni yang bermaksud? Sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung kepada besarnya kesusahan. Kalau kita terbalikkan, kalau kita susah sikit, pahalanya sikit. Kalau susahnya besar, pahalanya besar. Kalau masalahnya besar, pahalanya besar. Kalau masalahnya kecil, pahalanya kecil. Tapi bukan bermakna kita minta masalah besar tu, tidak. Tetapi kalau Allah bagi kita timpa masalah yang besar, sebenarnya yakinlah Allah nak bagi kita sesuatu yang besar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah, apabila dia mengasihi sesuatu kaum, mereka diduga dengan kesusahan. Sesiapa yang redha dengan kesusahan itu, dia akan dapat redha Allah. Dan sesiapa yang tak redha dengan kesusahan itu, maka dia akan menerima kemurkaan Allah. Sebab tu saya sebut tadi, kita tak minta untuk susah. Kita tak minta dia timpa masalah. Sebab apa? Sebab kita bimbang, kita tak mampu hadapi masalah tu, sehingga menyebabkan kita marah Allah. Ada kat situ. Sebab dah hadis itu kata, siapa yang redha dengan kesusahan itu, ataupun siapa yang redha dengan masalah itu, siapa yang redha dengan musibah itu, dia akan dapat redha Allah. Dan sesiapa yang tidak redha, maka dia akan menerima kemurkaan Allah. Itu kita sebutkan. Kita tak minta pada Allah. Tetapi jika Allah datangkan, kerana kita dah tahu tadi kan perkara pertama, hidup ni ujian. Allah ni yang memiliki segala alam, dia boleh buat apa dia suka. Jika Allah datangkan perkara masalah pada hidup kita, Allah bagi ujian kepada kita, kita kena sabar. Terima dengan hati yang terbuka. Kerana Allah nak bagi sesuatu yang sangat besar, iaitu redha dia kepada kita. Redha ni siapa dapat memang masuk syurga lah, sudah pasti. Dan cuba kita baca hadis ni, dibacakan selalu, buat menenangkan hati yang duka, yang lara, yang susah hati, yang sedih, yang sedang bimbang, yang sedang gusar. Rasa seperti dah tak ada jalan dah untuk keluar. Kita ada Allah yang maha hidup. Kita ada Allah yang memiliki segala-galanya yang tidak ada pada manusia. Kekuatan kita adalah pada Allah. Sumber kehidupan kita ianya berada di tangan Allah. Maka sebab itu kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan kita kenal Allah kita. Kita kenal Allah melalui ayat Quran dan melalui hadis seperti Nabi sebut ni. Moga-moga maklumat ini dapat memantapkan lagi kita dalam kita menempuh hidup di zaman yang akhir zaman ni, dengan zaman fitnahnya, dengan macam-macam kerenah manusia, kadang-kadang kerenah anak-anak zaman moden ni, masyarakat yang zaman moden ni, macam-macam. Jadi kita kena sabar. Ini moga-moga dapat bantu kita semualah. Okey. Jadi ayat Quran yang boleh kita jadikan dalam banyak-banyak janji Allah. Allah berkata apa pada kita? Fasbir inna wa'dallahi haqq. Allah kata bersabarlah. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Allah benar, janji Allah. Allah kata dia akan bagi kita syurga. Ya, Allah akan bagi. Allah bagi kita 11 kelebihan kita belajar pasal sabar. Ya, Allah bagi. Allah tak pernah tak bagi. Saya rasa
Saya yakin tuan-tuan dan puan yang mengikuti perbincangan kita pada pagi ini pernah mendapat hasil setelah bersabar. Betul kan? Kita dapat apa yang Allah janji, kata ada setiap benda tu ada hikmah, setiap benda tu ada kebaikan kan. Saya rasa mungkin tuan-tuan pun telah dapat benda tu. Kan hasil daripada sabar, tuan-tuan dapat. Dan kadang-kadang kita tak terfikir pun. Tapi itulah janji Allah dekat dunia. Kalau kita dapat rasa kebaikan tu di dunia, apatah lagi nanti kita di hari akhirat. Nah, moga-moga kita berada dalam kumpulan manusia yang sentiasa memberikan nasihat, memberikan panduan kepada kita untuk kita jadi orang yang bersabar. Jadi sebab itu kita sebutkan bahawa kita jangan ingat amal ni hanya pada amal yang bentuk zahir saja, seperti solat, seperti puasa, tak. Tetapi amal yang dalaman ni, seperti amal sabar ni, merupakan amal yang besar, dia punya ganjaran dia. Okay. Kita pergi kepada yang keempat. Cara yang keempat. Tapi sebelum tu, saya nak, kalau boleh kita kalau boleh amalkan doa ni semasa ditimpa musibah. Kalau kita ditimpa musibah, kadang kita nak kaitkan dengan ganjaran Allah. Sebab itu Nabi ajar pada kita minta ganjaran tu. Kenapa kena minta? Kena minta tu nak ingatkan kita bahawasanya setiap yang berlaku tu pasti ada ganjaran dia. Sebab tu apabila kita ditimpa musibah, kita sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kata sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah juga kita kembali. Betul tak? Bagilah apa masalah pun, tempuhlah apa jua ujian, hujungnya kembali kita kepada Allah juga. Lepas tu kita kata apa? Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini. Minta pahala oleh Allah kepada Allah. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Sebab tu apa ganjaran yang Allah bagi, apa balasan yang Allah bagi tu memang pasti ia lebih baik. Tapi kenapa kita nak minta pahala? Kenapa kita nak minta ganti? Dia membantu kita kepada mengingati di sebalik yang berlaku tu, dia pasti ada hikmahnya, dia pasti ada sebab yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Segala tindak tanduk yang Allah buat semuanya ada kebaikan. Kita terus yang keempat ya. Sebab kita nak masuk tajuk kelima Rejab pula selepas ni. Yang keempat, solusi yang keempat, cara nak kukuhkan lagi sifat sabar tadi. Ya, kita kena mencontohi kesabaran orang-orang yang terdahulu. Maksudnya, kita kena ingat balik cerita orang-orang dulu, cerita para nabi yang terdahulu yang banyak melalui ujian. Apalah sangat kalau ujian kita dengan ujian orang-orang yang terdahulu. Kita kan selalu sebut, kadang-kadang pada anak-anak, pada cucu-cucu kita kan, kita selalu sebut. Kalau zaman mak dulu, lagi teruk pada zaman kau, kan? Sebab apa kita kata macam tu? Sebab kita nak ingatkan kesusahan, kepayahan yang bagaimana orang dulu telah lalu. Kan? Zaman dulu tak ada elektrik lah, zaman dulu nak belajar susah lah, zaman dulu nak makan tu susah. Kan? Zaman anak sekarang macam-macam. Kan? Kenapa kita sebut macam tu? Kerana kita tahu salah satu cara nak bagi pendidikan, nasihat dengan mengenang, mengimbau, melihat sejarah orang-orang terdahulu. Begitulah kepada kita semua. Jadi cara keempat ni adalah dengan kita ingat balik kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Yang mana mereka telah melalui kepayahan. Jadi kita tengok contoh ayat Quran yang Allah sebut tentang perkara keempat ni. Bukan perkara keempat daripada saya, bukan.
tetapi Allah yang ajar. Allah kata apa? Dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Ayat ni Allah ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Allah kata, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi di kalangan rasul-rasul yang terdahulu. Jangan cepat-cepat nak minta Allah turunkan azab. Ini Allah pesan kat siapa ni? Allah pesan dekat Nabi Muhammad. Bukan bermakna Nabi Muhammad tak sabar. Tapi Allah Ta'ala nak mengukuhkan kesabaran Nabi Muhammad dengan Allah membawa contoh bagaimana Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad yang telah sabar mereka. Ulul azmi itu Rasul macam Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bimbing Nabi Muhammad. Begitulah sebenarnya Allah nak bimbing kepada kita semua. Kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Begitu juga kita tengok satu lagi ayat dalam suratul Al-An'am ayat 34. Allah mengatakan walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Hatta atahum nasruna. Sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pernah juga ditolak, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu Muhammad pernah orang dustakan. Tetapi mereka tetap sabar terhadap perlakuan orang yang mendustakan mereka. Dan mereka ni juga selalu disakiti sehinggalah datangnya pertolongan kami kepada mereka. Ini adalah ayat-ayat yang Allah memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hiburkan hati Nabi. Sabar ya Muhammad. Bukan kau seorang saja Rasul yang ditolak oleh umat dia. Rasul-Rasul sebelum kamu macam tu juga, kata Allah. Tetapi Rasul-Rasul dulu mereka tetap sabar pada Allah. Walaupun orang tolak mereka, walaupun orang tak percaya kepada mereka, sampaikan mereka disakiti, diseksa, tetapi mereka tetap sabar sampailah Allah datangkan pertolongan kepada mereka. Macam itulah kita semua tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita boleh cerita, boleh ingatkan anak-anak, cucu-cucu kita, kisah-kisah orang terdahulu, macam mana susahnya hidup diorang, kan, macam mana payahnya hidup diorang, maka diri kita sendiri ni pun kenalah mengambil kisah-kisah orang-orang yang sebelum daripada kita, khususnya kisah-kisah para Nabi. Kalau kita rasa berat, kita nak buat satu perintah dari Allah, kita ambil, renung, ingat kembali kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, Allah perintahkan dia sembelih anaknya Nabi Ismail. Kita dengan anak, kita kalau boleh sanggup korbankan jiwa kita demi keselamatan anak, betul tak? Demi keselamatan cucu kita. Tetapi bayangkan, kalau Allah perintahkan kepada kita sembelih anak tu, nak tak? Seperti mana Allah uji Nabi Allah Ibrahim supaya sembelih Nabi Allah Ismail. Tapi Nabi Ibrahim tolak tak? Dia tak tolak. Dia sabar dalam dia menunaikan perintah Allah. Kalau kita ditimpa dengan ujian dan musibah, contoh kan, maka kita nak hiburkan hati kita, baca kisah-kisah orang terdahulu. Kita boleh ambil kisah Nabi Ayub ke, kan? Kita ambil kisah Nabi Ayub yang Allah timpa dia dengan pelbagai musibah, sakit tubuh badan, harta dia hilang, kehilangan ahli keluarga dia.
Tapi apa yang dia mengadu pada Allah? Apa yang dia cakap pada Allah? Dia kata, Ani masaniyad dur, dia kata kan, aku ditimpa dengan mudarat. Ataupun kita boleh ambil kisah Nabi Allah Yusuf ke, kan, yang hidupnya dibuang oleh adik-beradik, menjadi hamba berada di Mesir, masuk dalam penjara beberapa tahun. Tapi kita nampak hasil dia, kan, berpisah dengan ayah dia. Akhirnya dia menjadi seorang yang mulia di sisi Allah. Tengok kisah Yakub tu sendirilah, kehilangan anak. Punya sedih tu, sehingga menyebabkan mata-matanya menjadi rosak. Kerana kesedihan. Tapi apa mutiara hikmah yang kita dapat daripada kisah Nabi Allah Yakub? Dia kata apa? Fasabrun jamil, wallahul musta'an. Dia mengadu pada Allah. Dia mengadu pada Allah. Merayu pada Allah. Macam itulah kita semua. Kalau kita diuji dengan maksiat, kan, kisah Nabi Yusuf jugalah di antara yang terbaik. Macam mana dia menjauhkan maksiat, dia minta Allah tolong dia daripada tipu daya iblis. Begitulah kisah-kisah orang-orang terdahulu yang boleh kita ambil contoh. Macam kisah Ummu Sulaim yang kita kongsikan tadi, macam kisah seorang perempuan yang matanya buta, yang telah pun kita sebutkan. Ataupun dalam Riyadhus Shalihin tu, kita boleh tengok kisah seorang budak, seorang ulam, kan, yang dia belajar ilmu dengan ahli sihir. Dia korbankan diri dia demi orang lain itu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak kisah-kisah yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita, agar kita terus bersabar, terus kita bergerak ke depan, terus kita mencari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keempat. Sampai 4 je lah. Okey. Dapat ya 4 tadi cara dia. Yang pertama apa? Selalu mengingati bahawa selagi kita bernyawa, selagi nyawa di kandung badan, kita akan diberikan ujian oleh Allah. Ujian dalam pelbagai sudut. Kena ingat itu. Yang kedua, kita kena ingat bahawa semua benda di alam ini adalah milik Allah. Diri kita milik Allah, nyawa kita milik Allah, kesihatan kita milik Allah, semua perkara. Yang ketiga adalah dengan kita meyakini bahawasanya di sebalik segala ujian ini, masalah ini, musibah ini, pasti Allah nak bagi kebaikan. Pasti ada ganjaran dia. Yang keempat, dengan kita mengingati kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, bagaimana mereka menempuh kehidupan mereka, sabar dalam buat ketaatan, sabar dalam menghadapi ujian musibah, sabar dalam mereka menghadapi dalam menjauhi perbuatan maksiat. Okay, kita tutup tajuk kita pagi ini dengan penghalang kepada sifat sabar. Tadi kita nak meningkatkan sifat sabar, tapi kadang-kadang ada benda yang halang kita jadi sabar. Pertama apa? Sifat terburu-buru kita. Ini kena dilatih. Ya, semua orang akan cepat melatah kadang-kadang. Bukan melatah terkejut tu, maksudnya melatah. Kalau kita dapat satu masalah, kita jadi macam, kita rasa macam kita jadi macam tak tenang. Jangan. Sifat kita cepat melatah dengan isu. Sifat kita terburu-buru. Jangan. Ini semua di antara sifat yang kadang-kadang menyebabkan kita boleh jadi tak sabar tu. Tak sabar. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 37. Memang sifat manusia dia macam tu. Allah kata apa? Khuliqal insanu min ajal. Kata Allah. Manusia itu dijadikan bertabiat ajal. Ain tu ajal. Bersifat terburu-buru. Kan? Kita dengar ahli keluarga kita yang sakit, kita dah mula jadi macam
Betul. Itu sifat manusia. Tapi benda tu bukanlah salah. Tapi jangan sampai terburu-buru, kita cepat gelabah, cepat kita tak kontrol emosi kita bimbang, kita jatuh dalam perbuatan tidak sabar. Kita jadi perbuatan kita tidak redha. Kat situ yang kita bimbang. Jadi kena sabar. Jangan kita bertabiat terburu-buru nak sembuh ke, terburu-buru nak apa, sabar. Buat, ikut step by step. Pasti ada kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Okay. Kemudian, sifat yang kedua yang boleh menyebabkan sabar kita itu hilang adalah sifat pemarah. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qalam ayat 48 yang nak dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Yunus. Tuan-tuan, jangan salah faham. Bukan bermaksud Nabi Yunus tu dia seorang yang tak sabar. Tak. Tidak. Nabi Allah Yunus, Allah uji dia ditelan ikan tu setelah peristiwa dia meninggalkan kaumnya tanpa dia menunggu perintah dari Allah. Bukan Nabi Yunus ni dia merajuk sebab kaum dia tak nak beriman, bukan. Tetapi Nabi Allah Yunus ni dia meninggalkan kaum dia yang Nabi Yunus ingat kalau tak nak beriman nak buat macam mana? Dia kena tinggalkanlah. Keputusan yang Nabi Allah Yunus ambil itulah akhirnya menyebabkan dia diuji oleh Allah dengan ditimpa hujan di lautan dimakan oleh ikan tu. Jadi kisah Nabi Allah Yunus ini Allah Ta'ala jadikan sebagai teladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum." Perkataan wa huwa makdhum tu dalam keadaan marah. Allah kata, maka bersabarlah wahai Muhammad menerima ketetapan Tuhanmu. Nabi ni kan diperintah dakwah. Jadi Allah kata, teruskanlah dakwah Muhammad. Orang nak maki ke, orang nak marah ke, orang nak kutuk ke, orang cakap kau bukan. Engkau kena jalan ke tugas menyampaikan dakwah. Allah pesan pada Nuh, bersabarlah wahai Muhammad. Bersabar dekat sini maksudnya menunjukkan kepada kuatkan lagi sabar tu. Janganlah engkau bersikap seperti orang yang telah ditelan oleh ikan. Siapa dia? Nabi Allah Yunus. Sebab tu Allah tak sebut nama dia, tapi Allah sebut orang yang ditelan oleh ikan. Halusnya Allah Ta'ala nak tegur Nabi Yunus ni kan. Cara Allah tak nak sampai maklumat kepada Nabi tu halus sangat. Sehingga Allah kata, jangan jadi macam orang yang ditelan ikan. Ketika dia tu berdoa, sedangkan dia dalam keadaan marah kepada kaum dia. Dia berdoa tu, doa yang itulah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu. Bersabar dekat sini merujukkan kepada Allah minta Nabi ni tambah lagi sabar tu, mantapkan sabar tu. Nabi Yunus bukan dia tak sabar, tetapi dia tinggalkan kaum dia dengan sangkaan dia kaum dia tak nak beriman tu, yang menyebabkan Allah uji dia dengan ditelan ikan. Tapi Nabi Allah Yunus merupakan satu contoh Nabi kalau dia berada dalam kesulitan, dia buat apa? Itu yang kita ajar doa-doa terbaik dalam Quran tu. Baca doa Nabi Allah Yunus. Kalau kita dalam kesulitan kan. Nanti saya akan bawa satu tajuk tentang kalimah tahlil. Walaupun sebelum ni kita dah belajar. Tapi saya ada maklumat tambahan. Kita akan sambung siri yang satu lagi tentang ucapan kalimah tahlil. Kalimah tahlil la ilaha illallah tu tuan-tuan perempuan ya.
Kalimah la ilaha illallah adalah kalimah yang boleh keluarkan kita daripada kesulitan. Nanti saya akan bawa tajuk tu kelas yang akan datang. Saya akan sambung balik. Tajuk tahlil sebelum ni kita dah cerita rasanya dekat 3 siri. Mungkin kita akan masuk siri yang keempat. Saya ada beberapa maklumat yang saya nak kongsi lagi. Begitulah Nabi Allah Yunus. Dalam doa Nabi Yunus tu kan dia sebut 3. Tasbih, dia ada kalimah tahlil, dia ada kalimah istighfar. Dia kata apa? Subhanaka. Dia kata apa? La ilaha illa anta. Itu kalimah tahlil. Subhanaka. Itu kalimah tasbih. Inni kuntu minadh zalimin. Itu adalah kalimah istighfar. 3 kalimah ni dia sangat besar. Jadi kalau kita tak nampak jalan kan, mana nak keluar masalah ni kan? Kadang-kadang kita macam rasa, ya Allah, beratnya ujian. Jadi nak keluar dia, nak cari punca jalan dia, keluar solusi dia, tasbih, banyakkan tasbih, banyakkan kalimah tahlil, dan banyakkan istighfar. Nanti saya akan buat tajuk khas pasal tahlil tu. Macam Nabi Allah Yunus alaihi wassalatu wassalam. Baik. Yang ketiga, yang boleh halang kita daripada sifat sabar adalah kalau kita cepat nak berputus asa. Cepat berputus asa. Ni jangan. Ini juga boleh menghalang kita daripada sabar. Kan? Kita dah jumpa satu doktor, tak sembuh juga. Jangan putus asa. Cuba lagi. Cari lagi jalan. Tak selesai juga. Cuba lagi. Ingat yang kita belajar tadi tu dalam hadis tadi. Ganjaran Allah itu besar bergantung kepada kesusahan yang besar. Kenapa Allah tak nak bagi sembuh waktu jumpa doktor pertama? Kan? Pertama ujian lah. Yang kedua tu nak tengok dia ni putus asa ke tak? Kan? Kalau dah sembuh pada jumpa doktor yang pertama, ganjaran dia sikit lah. Sebab engkau tak susah banyak. Tapi kenapa sampai Allah bawa dia jumpa doktor kedua, doktor ketiga, lagi dia jumpa, lagi banyak belanja, lagi banyak menahan sabar kan? Sebenarnya Allah nak bagi dia tu, sebenarnya Allah nak bagi dia jadi bagus. Waktu Allah tak nak bagi sembuh lagi. Allah nak bagi sembuh lagi. Itulah. Lepas tu jangan putus asa. Lepas tu kita kena selalu fikir, mungkin Allah nak bagi aku. Ini ujian untuk aku ni. Allah nak tengok aku ni. Tengok untuk aku ni sabar tahap mana ni. Kan Allah nak bagi aku ganjaran baik. Itu jangan putus asa. Jadi putus asa ni Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 139. Allah kata apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu berduka cita. Bersikap lemah, tahinu ni bersikap lemah seperti dah rasa macam kan para sahabat pernah kalah dalam perang Uhud. Jadi Allah Ta'ala bagi motivasi kepada mereka. Jangan berputus asa. Kata Allah, jangan sifat lemah. Jangan kamu berduka dan kamu bersedih. Padahal kata Allah, kamulah orang yang tertinggi jika kamu orang-orang yang benar beriman. Mana Allah kata, kamu ni sebenarnya orang bagus, orang beriman. Kedudukan kamu mulia sisi Allah. Bukan mereka. Tapi kamu kalah tu, janganlah kamu rasa macam kamu kalah je sepanjang masa. Tak. Jangan kamu cepat bersifat lemah. Jangan berduka cita. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah apa? Dalam surah Ali Imran. Maka tamatlah tajuk tentang kelebihan sabar buat siri yang ketiga yang dapat kita pelajari pada pagi ini. Saya mohon maaf ya jika banyak kekurangan dalam pengisian kita pada pagi ini. Jadi kita nak terus kepada tajuk kelebihan bulan Rejab. Kita ada 5 minit saja lagi. Okey, ada apa-apa pertanyaan sebelum kita ni? Okey. Jemaah ya, jika ada soalan. Sekejap, saya tengok dekat ruangan chat ya kalau ada tak. Okey, kepada siapa-siapa yang
anaknya ditimpa dengan kesakitan, ya, tak apa. Minta pada Allah, ya, dekatkan diri pada Allah. Sebenarnya satu nikmat tau. Sebab apabila kita dengar berita macam tu kan, mulut kita cepat je cakap, Ya Allah, kan, betul tak? Kan? Kadang-kadang kita nak sebut Ya Allah ni susah sangat. Tapi kadang-kadang kita dengar benda-benda yang macam ada masalah, kita kata, Ya Allah, anak aku. Kita akan katakan, Ya Allah, cucu aku. Kita sebut Allah tu senang je mulut kita. Lidah kita ni cepat saja. Sebab apa? Dengan isu tadi. Tapi kalau tak ada apa-apa kan, kadang mulut kita ni tak tersebut Ya Allah tu. Itu contoh yang paling mudah Allah beri kepada kita. Jadi moga-moga moga-moga kita dapat menenangkan diri kita. Okay? Usaha tawakal pada Allah. InsyaAllah pasti ada kebaikan dia. Okey. Ada bertanya, Ummu Sulaim sebelum menikah dengan Abu Talha, kematian suami. Lepas menikah, dapat anak meninggal lagi. Okey. Ummu Sulaim, Abu Talha tu adalah suami dia kedua sebenarnya. Suami dia pertama, dia tidak mengikuti hijrah sebenarnya. Ummu Sulaim ni, wallahu alam, setakat saya tahu, kalau saya salah tolong betulkan. Dia berpisah tu dengan suami pertama kerana dia tidak mahu mengikuti hijrah rasanya. Lepas tu dia kahwin dengan Abu Talha. Jadi riwayat hadis yang kisah Ummu Sulaim tadi tu, anak dia itulah yang meriwayatkan hadis tu dalam kisah Abu Talha. Wallahu ta'ala alam. Baik, tuan-tuan dan puan, kita terus kepada kelebihan bulan Rejab. Kita tak sempat nak ulas panjang, tak apa, minggu depan kita boleh ulas lagi. Okey, jom kita tengok kepada tajuk kelebihan bulan Rejab. Okey. Kita alhamdulillah pada pagi ini, hari ini kita berada pada 28 Jamadil Akhir, hari Rabu, maknanya lusa lah. Kita akan memasuki 1 Rejab. Maknanya malam 1 Rejab bermula pada malam esok. Selasa esok, malam tu sudah bermulanya 1 Rejab. Ya, iaitu pada 2 hari bulan 2, iaitu hari Rabu, bermulanya 1 Rejab 1443 Hijrah. Kelebihan bulan Rejab ni, tuan-tuan dan puan, sebenarnya dia ada persamaan dengan kelebihan bulan Zulhijjah dari sudut ini. Siapa-siapa yang pernah mengikuti tajuk kelebihan bulan Zulhijjah, nanti ingat semula apa yang kita dah belajar. Kalau tuan-tuan tidak pernah mengikuti kelebihan tajuk bulan Zulhijjah, tak apa, nanti ada pada rakaman, ada tajuk dan nota pun ada. Nanti buka dekat link Google Drive, tajuk nota Fadail A'mal, nanti ambil dekat tajuk kelebihan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah dia ada persamaan dengan bulan Rejab. Persamaan dari sudut apa? Bulan Rejab iaitu bermula pada 2 hari bulan 2 ni, hari Rabu akan datang. Bulan Rejab ni, kelebihan dia yang paling besar, bulan Rejab adalah salah satu daripada ya ke? Kejap. 1 Rejab hari Khamis ya? Tolong saya ke saya salah ni? Kejap. Oh, saya takut saya salah. Tuan-tuan bantu saya, bulan Rejab berapa bulan nanti? Tuan-tuan tengok dalam kalender sekejap boleh tak? Bantu. Rejab hari Khamis ke hari Rabu? Takut kalender saya ni salah lah kot. Hari Khamis ya? Kejap, saya tutup mikrofon. Patutlah tuan-tuan tak tanya. Oh iya ke? Salah ke saya punya ni? Salah Khamis, ke? Ustaz. Oh Hari iya Khamis, ke? Oh Khamis. salah. Oh nasib baik saya tak puasa awal
Oh, tersilap pula, maafkan saya. Kejap. Tak Khamis, apa. Khamis. Salah kalender ni. Sebab, jap saya beli kalender. Siapa yang terbit ni? Saya beli kat kedai buku. Kalender Management Diary 2022. Dia salah tarikh ni. Bahaya ni. Nanti kalau orang tak raya, kita dah raya dah. Orang tak puasa, kita dah puasa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Okey, boleh tengok tak tarikh Syaban sekejap, Syaban. Takut Rejab dia tersalah, tapi Syaban dia betul. Okey, satu Syaban betul tak? 4 hari bulan 3. 5 bulan 3. Betul, betul, betul. Betul. Betul Ustaz, hari Jumaat. 5 lah. Satu hari- Syaban. Satu Syaban 4 hari bulan kan? 4 hari bulan. 4 hari bulan 3, satu Syaban. Ya. Okey, kejap. Okey, betul lah kalender ni, betul lah Syaban tu. Rejab tadi salah. Lepas tu cuba tengok Ramadan. Ramadan 3 hari bulan 4 hari Ahad. Betul ke? Ya, betul Ustaz. Ya, Ustaz. Oh, yang ni sebab hari Khamis lah. Salah ni. Okey. Februari dia kot. Februari dia betul. Okey. Bulan Okey, 4 okey. ni. Awal. Ya. Okey. Terima kasih ya kerana memberikan teguran pada saya. Inilah yang saya sangat suka sangat, ya Allah. Jazakumullahu khair kerana tolong membetulkan saya. Ya, bukan sekadar pada kalender ya, dalam apa-apa pun ya. Dalam fakta, dalam apa saja kalau saya salah tolong betulkan. Saya sangat malu-alukan. Okey. Jadi waktu kita pada pukul 11. Jadi baca dulu tajuk kelebihan Rajab ni. Okey, baca dekat nota tu. Nanti kita kupas pada minggu hadapan. InsyaAllah kita kupas pada minggu hadapan. Tapi minggu hadapan tu dia dah masuk Rejab dah. Okey. Begini. Saya kena bagi juga tajuk ni pasal kita nak masuk Rejab dah. Okey, begini. Bulan Rejab dia adalah salah satu bulan haram. Untuk kupasan bulan haram ni, saya mohon jasa baik tuan puan tolong tengok balik semula rakaman kelebihan bulan Zulhijjah. Rakaman kelebihan bulan Zulhijjah di FB Akademi Tadabbur Malaysia ataupun kat Mazidah nanti kalau boleh tolong ambilkan link rakaman kelebihan bulan Zulhijjah dikongsikan dalam grup WhatsApp, dalam grup-grup yang lain. Sebab tajuk kelebihan bulan Rejab dia sama saja macam kelebihan bulan Zulhijjah dari sudut ni satu sudut saja. Kalau bulan Zulhijjah salah satu bulan haram, bulan Rejab pun dia termasuk salah satu bulan haram. Bulan haram ni apa kelebihan dia? Bulan haram ni kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dosa yang kita buat pada bulan haram dia akan menjadi dosanya menjadi lebih besar. Tapi kalau kita buat amal soleh, pahalanya akan menjadi lebih besar. Contohnya, kalau bulan sekarang ni bulan Jamadil Akhir. Kalau kita buat satu dosa, ditulis 1. Tapi apabila kita masuk hari Khamis 1 Rejab, kita buat satu dosa akan ditulis lebih daripada 1. Sebab apa? Sebab kita buat kesalahan itu pada salah satu bulan haram. Tetapi kalau kita buat pahalanya lebih lagi. Contoh, kalau bulan Jamadil Akhir, kita baca Al-Quran. Hari ini kita baca Quran, 1 huruf dapat 10 pahala. Tapi kalau kita baca Quran pada bulan Rejab, kita akan dapat lebih daripada 10 pahala. Kenapa ada beza? Kerana membaca Al-Quran di bulan yang bukan bulan haram, dia berbeza pahala ibadat yang dibuat pada bulan haram. Itu maksud dia. Okey. Kalau kita puasa hari Khamis, kan? Hari Khamis, contohnya hari ni hari Isnin lah. Hari ni hari Isnin, kita puasa,
Tak sama pahala puasa hari Isnin di bulan Rejab. Kenapa ada beza? Hari sama, Isnin juga. Tetapi puasa di bulan Rejab pahalanya digandakan kerana kita sedang berada pada bulan-bulan haram. Okey. Kita tengok ulasan Qatadah radhiyallahu anhu. Qatadah mengatakan sesungguhnya kezaliman yang dibuat pada bulan haram itu adalah lebih besar kesalahan dan dosanya. Jadi kita kena hati-hati. Dua perkara. Dari sudut kita perbanyakkan buat apa saja amal soleh. Ingat, apa saja amal soleh dibuat pada bulan Rejab itu pahalanya lagi digandakan berbanding buat pada Jamadil Akhir ni. Kenapa beza? Kerana Jamadil Akhir dia bukan bulan haram. Tapi bulan Rejab dia adalah bulan haram. Maksudnya macam tu. Tetapi janganlah kita bertangguh pula nak buat amal tu. Kita kena tolonglah buat amal. Kita kata, aku nak bertaubat lah. Aku nak tunggulah bulan Rejab. Kerana pahala taubat bulan Rejab ni. Kita jangan tangguh sebab kita tak tahu kita mati bila. Kita buatlah juga amal tu. Tetapi apabila kita panjang umur, dapat berada bulan Rejab, banyakkan buat amal. Kuliah kita minggu depan hari Isnin, majlis ilmu kita hari Isnin minggu depan, pahalanya Isnin minggu depan berapa hari bulan? 5 Rejab kan? Betul tak? Cuba tengok 5 hari bulan 2. Berapa Rejab? 5 Rejab ke? Betul? Betul tak 5 Rejab? Betul. Tengok. Ada yang kata hari Rabu di raudhahku.com 1 Rejab. Macam mana ni? Alright, tak apa. Nanti khilaf kan? Jom kita kena berbetulkan ni. Kalender ni penting sebab kita orang Islam ya, memang kena alert dengan kalender bulan. Sebab kita nak buat ibadat, dia banyak terikat dengan hari-hari di bulan Islam. Kita tak tengok kalender yang matahari tu. Okey, betul. Okey, kalau kita tengok 5 Rejab hari Isnin minggu depan lah, kalau ikut kalender. Okey, kelas kita hari Isnin minggu depan, pahalanya berlipat ganda berbanding kelas kita hari ini. Sebab apa? Sebab kita buat majlis ilmu pada salah satu bulan haram. Berbeza dengan majlis ilmu pada bulan Jamadil Akhir. Bukan bermakna kita rugi, kita tak rugi pun. Tapi nak digalakkan, itulah kelebihan bulan Rejab. Okey, boleh baca dalil. Kalau kata mana ustaz kata dalil bulan Rejab tu lebih baik daripada bulan Jamadil Akhir? Ni dalil dia. Surah Taubah ayat 36. Allah sebut terang-terang ada 4 bulan yang haram. Lepas tu dalam hadis Nabi yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi sebut 4 bulan haram tu apa? Nabi telah menyebut di dalam hadis ni. Nabi sebut dah. Apa dia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Rajab. Ni dah kelebihan dia. Okey. Lepas tu ada tak kelebihan khusus bulan Rajab? Maksud dia ada tak pahala yang khusus, dapat 1000 ke, dapat apa ke? Jawapan dia, ini jawapan dia. Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata dalam kitab Tabyinul Ajab bima warada fi fasl Rajab, Ibn Hajar Asqalani ni rasa semua ilmuwan tahu akan keilmuan dia. Ibn Hajar Asqalani mengatakan apa? Tidak ada satu hadis sahih pun yang boleh dijadikan hujah mengenai keutamaan bulan Rajab. Maksud dia, hadis yang spesifik yang kata Rajab ni buat pahala puasa, dapat ibadat banyak ni, solat bulan Rajab dapat pahala banyak ni, sebenarnya tak ada hadis yang sahih pun tentang kelebihan bulan Rajab secara spesifik, tidak ada. Sama ada pada bulan dia ke, puasa dia ke,
puasa hari tertentu ke, ibadah waktu malam bulan Rejab ke, tak ada. Faham tak maksudnya? Maksudnya tidak ada mana-mana hadis yang sahih yang mengatakan bulan Rejab ni kalau solat pada mana-mana hari dapat pahala sekian-sekian. Kalau puasa pada bulan Rejab ni, pahala spesifik dia dapat 1000 ke, macam setahun ke, tak ada. Tidak ada hadis yang sahih. Okey, begitu juga kata Al-Imam Syaukani dalam As-Sailul Jarrar. Dia kata tidak ada disebut berkaitan amalan pada bulan Rejab secara khusus. Kena faham istilah secara khusus. Di dalam hadis Nabi yang sahih, hasan pun tak ada, bahkan yang ringan dhaif pun tak ada. Dia kata bahkan kesemua riwayat yang berkaitan secara khusus, ibadat khusus adalah palsu lagi dusta dan teramat dhaif. Maksudnya kalau tuan-tuan jumpa dalam internet, dia baca di FB, di Instagram, di Twitter, di mana media sosial yang kata bulan Rejab ni kalau puasa hari dia sekian-sekian, pahala dia sekian-sekian, solat dia dapat pahala sekian-sekian, mudah je jawapan dia. Hadis itu sama ada dia teramat lemah ataupun hadis itu palsu. Itu je. Pegang kat situ. Siapa kata? Boleh baca Imam Syaukani. Kalau tak percaya, boleh diperbincangkan. Kat situ. Begitulah ucapan ada lain. Cuma, tapi apa kelebihan bulan Rejab? Hujah dia macam ni je. Okey, hujah dia, bulan Rejab kelebihan dia ni saja. Ni saja. Dia merupakan salah satu bulan haram. Pegang maklumat ni saja. Okey, bulan Rejab kena dimuliakan kerana dia salah satu bulan haram. Ini satu fakta yang sangat kuat. Kat situ saja. Nak solat ke, nak baca Quran ke, nak apa pun ibadat kerana dia salah satu bulan haram. Itu saja. Tetapi kalau nak cari kelebihan khusus, kita telah sebut tadi, tidak ada hadis yang tidak ada hadis yang sahih, hasan, bahkan kata Al-Imam Asy-Syaukani, hadis yang daif ringan pun tak ada. Jelas kat situ. Namun sebab itu bulan Rejab kita jangan ambil hadis yang spesifik tu, tapi secara umum kerana dia salah satu bulan haram, dia perlu diagungkan. Dia perlu dipenuhi dengan amal salih. Sebab itu saya nukilkan salah satu kata para ulama, Abu Bakar Al-Warraqu Al-Balkhi. Dia kata apa? Dalam kitab Lata'il Ma'arif, dia kata bulan Rajab adalah bulan untuk bercucuk tanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman. Bulan Ramadan adalah bulan untuk memungut hasil dia. Maksud dia tuan-tuan, bulan Rajab ni, bulan Sya'ban merupakan bulan yang para ulama dah mula start dah. Dia dah mula start bercucuk tanam. Faham tak? Maksudnya hikmah bulan Rejab ni diletakkan antara Sya'ban nak pergi Ramadan. Bulan Rejab ni bulan yang kita mula kita dah start dah. Sebenarnya bukan bulan Ramadan tu baru kita nak start buat amal kebaikan. Kalau kita nak puasa, sebenarnya nak latih, bukan bulan Ramadan tu. Sebenarnya sebelum tu. Sebab tu kalau kita nak mula, nak rajin baca Quran, kan kita start dah sekarang bulan Rejab. Mula sikit-sikit. Mula sikit-sikit. Sebab tu kata Abu Bakar Al-Warraq, bulan Rejab adalah bulan untuk kita bercucuk tanam. Masuk Sya'ban lagi kuat ibadat. Masuk Ramadan lagi kuat ibadat. Dekat situ. Tapi kita tak cerita lagi kelebihan bulan Sya'ban. Nanti kita akan ceritakan kelebihan bulan Sya'ban. Jadi moga-moga kita dapat manfaat pengisian kita pada pagi ini tentang kelebihan bulan Rejab. Jadi kalau orang tanya, apa bagusnya bulan Rejab? Kita jawab ni saja. Dia adalah salah satu bulan haram. Itu saja jawapan dia. Wallahu ta'ala alam bissawab. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Sebelum kita berhenti untuk sesi kita kelas pada pagi ini. Okey. Kita ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang ditimpa dengan musibah COVID. Dan ada juga selain daripada itu, jadi kita
tutup majlis kita pada pagi ini penghujungnya dengan kita membaca doa untuk diri kita dan juga kepada rakan-rakan kita yang